Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi bersama saya Cikgu Ainul. Okey, untuk hari ini saya nak cerita, nak membebel sikit lah tentang satu masalah ataupun isu dalam masyarakat kita yang memang bagi saya memang sangat-sangat kritikal. Okey, sangat kritikal lah sebab menyebabkan kerugian kepada negara kita. Kalau pada tahun 2022 sahaja kita mencatat 1.73 bilion kerugian, okey, akibat apa? Akibat skamer ni, iaitu satu jenayah komersial yang popular, okey, di negara kita, di Malaysia. Ramai sangat yang dah terkena. Even saya sendiri pernah terkena, tapi tu kisah lain lah, saya tak nak cerita dekat sini. Tetapi okey, apa yang saya nak cerita hari ni sebenarnya untuk scam ni. Okey, scam ni sebenarnya dia ada banyak jenis scam. Okey, kita ada saya ada tulis dalam saya punya blog. Okay, kita ada 6 scam yang popular di Malaysia. Kita ada Makau scam, kita ada scam pinjaman online, kita ada parcel scam, kita ada love scam, okay. Kita ada juga scam kerja part time, okay, dan kita ada banyak scam scheme cepat kaya. Okay, setakat ni yang saya nampak ada 6 ni. Sebenarnya kita banyak lagi scam sekarang ni, tetapi yang tertinggi, yang paling ramai orang kena adalah Makau scam, iaitu phone call scam. Okay, phone call scam. Yang tu antara yang paling popular lah, paling tinggi, di mana kerugian pun yang dicatat melalui Makau scam ni ataupun phone call scam ni antara yang tertinggi jugalah, okey, yang dilaporkan. Okey, sebenarnya Makau scam ataupun sindiket penipuan Makau ini dia bermula daripada 3 buah negara, iaitu Taiwan, China dan juga Hong Kong. Tetapi sebenarnya kebanyakannya adalah melibatkan anak tempatan kita sendiri yang menjadi scammer ni. So anak tempatan kita menipu masyarakat dia sendirilah di Malaysia ni. Okey, jadi apa yang saya nak kongsi hari ini adalah tips. Dia tips pula ke? Tips bagaimana kita nak mengenal pasti panggilan yang kita terima tu adalah panggilan palsu, iaitu panggilan daripada scam. Okey, yang mungkin menyebabkan kita terdesak, kita melayan dia dan menyebabkan kita transfer duit pada dia. Okey, jadi macam mana kita nak kenal pasti? Ada beberapa kriteria dekat sini, iaitu modus. Kita kena tahu dululah dia punya modus operandi. Is it? Ni macam tu lah. Okey, ciri-ciri dia, tips-tips dia lah. Memandangkan saya ni antara yang berpengalaman. Saya malas nak cerita tentang pengalaman saya yang kena scam juga, sebab itu satu, kita kata, pengalaman pahit lah. Okey, jadi saya cerita sahaja tips-tips dia kita nak kenal Makau scam ni. Okey. Okey, sebenarnya yang pertama sekali, mereka ni, dia modus operandi dia, mereka ni simple je. Mereka akan menggunakan iaitu mereka akan menyamar lah sebagai pegawai, sama ada pegawai bank, pegawai JNT, pegawai daripada pos laju lah, okey, daripada mahkamah, polis. Okey, mereka boleh buat apa sahaja sebenarnya. Okey, dan baru-baru ni yang paling banyak lah daripada JNT, daripada pos laju kan. Dia kata kita ada menerima, ada parcel yang kita tak sampai kepada kita, macam itulah lebih kurang. Tetapi biasanya kita nak mengenal pasti, yang pertama tadi tu, dia ada call, dia akan kata dia daripada pegawai-pegawai ni lah. Tetapi kebiasaannya yang latest, antara yang selalu kena, yang saya dengar-dengar lah, pengalaman dari rakan saya, okay, dia bermula daripada call daripada operator. Okay, dia macam mesin tu. Okay, anda terdapat parcel anda belum telah sila kutip. Okay, sila kutip parcel anda. Macam tu lah lebih kurang. Parcel dalam bentuk parcel. Kalau JNT lah. Okay, JNT dia kata parcel ada di JNT, yang mana dia minta kita pergi ambil parcel tu. Okay, dan kalau nak ambil, sila hubungi. Macam itulah, dia akan hubungkan direct kepada
nombor telefon pegawai JNT kononnya. Okey, dan bila kita bercakap dengan pegawai JNT tu, dia konon-konon dia minta lah tracking number lah semua tu kan. Apakah alamat kita. Lepas tu dia mula menakutkan kita. Dia kata, okey, parcel tu ada apa? Ada benda-benda terlarang. Okey, yang mana kita kata, oh tu bukan parcel kita. Tak, parcel tu dia kata mungkin ada orang dah menggunakan detail kita, IC kita, dan menggunakan alamat kita, okey, untuk menghantar benda yang terlarang tu. So kalau nak, dia boleh hubungkan dengan pegawai penyiasat. Dia macam tu lah antara dia punya modus operandi dia tu. Dia akan kontak, dia akan hubungkan pula. Macam mana dia hubungkan tu, kadang-kadang tu kita dalam keadaan yang terdesak. Sebab apa? Sebab tips yang kedua, kita nak kena pasti panggilan ni biasanya dia akan call pada waktu pagi. Okey, sebab apa waktu pagi dia call? Sebab dia akan layan, maksudnya dia akan minta kita stay bercakap dengan dia sampailah dia dapat duit tu. Itu. Jadi dia perlukan masa yang panjang. Dan satu lagi, waktu pagi adalah waktu kita bekerja. Okey. Dia tak akan call masa cuti, jarang dia call masa cuti. Dia akan call waktu kita bekerja. Waktu tu kita sibuk. So bila kita terdengar tiba-tiba ada orang guna nama aku, apa benda kan, untuk benda-benda yang tak bagus kan, tak baik kan. So kita terus macam panik lah. Okay, terutama bagi orang yang high anxiety kan, yang panik, ada masalah panic disorder. So dia mudah panik bila dia dengar macam tu, tak boleh nak fikir dah. Okay, jadi itu antara kiranya macam keuntungan bagi dia orang lah. Call tiba-tiba dapat pesakit yang memang panic disorder. So dia panik, dia terpaksa layan. Okay, itu tips yang kedua, dia call waktu pagi. Pertama tadi dia menyamar sebagai pegawai. Lepas tu tips seterusnya, kita nak kena pasti dia akan minta kita, bila dia hubungkan kita konon-konon kepada pegawai penyiasat ataupun pegawai polis, dia akan minta kita cari tempat yang tak ada orang lain. Okay, sebabnya dia kata konon-konon lah, ini kita kena cakap dengan pegawai polis dan ini diambil record. Okay, dia akan direkod, di mana laporan ini akan direkod. Sebenarnya laporan polis hanya boleh dibuat di balai polis sahaja. Tak ada yang boleh record, tak ada. Okay, no record. Okay, jadi mungkin kalau kita panik masa tu, kita dengar okey lah, betul-betul okey, so saya cari tempat yang tak ada orang. Sebab apa dia nak tempat yang tak ada orang, tak ada gangguan? Sebab dia nak kita sentiasa bercakap dengan dia. Okey, walaupun tempat tu tak ada wifi, okey, dia kontak kita dan tempat tu tak ada wifi, dia minta kita off kita punya kita panggil mobile data. Okey, itu antara yang keempat tadi. Apa yang ketiga kan? Ketiga, dia cari tempat yang tak ada orang. Dia minta kita duduk seorang-seorang sebab nak bercakap. Kononnya nak bercakap dengan pegawai polis. Yang keempat, dia akan minta kita tutup mobile data. Sebab apa dia minta kita tutup mobile data? Sebabnya dia risau akan ada call masuk. Bila ada call masuk, akan mengganggu panggilan kita dengan dia. Dan saya tak pastilah mereka menggunakan apa untuk kita stay bercakap dengan mereka walaupun tanpa mobile data. Saya pun tak boleh nak fikir. Okay? Macam tu lah cara dia. Dia nak make sure orang lain tak boleh call kita masa dia bercakap dengan kita. Okay, so kita mungkin bila mana kita layan-layan, kita dah cerita tentang ni, konon-kononnya kita nak report lah, nak buat laporan polis lah. Okay, kemudian dia nak make sure kita ni betul-betul percaya yang benda tu memang betul. Okay, kita ni betul-betul ada orang guna nama kita semua tu kan. Mungkin dia akan hubungkan pula dengan bahagian data. Dia kata bahagian data balai polis ke apa kan, yang boleh check, kata oh betul IC kita ni dah banyak digunakan. Okay, macam tu lah dia akan menakut-nakutkan kita. Okay, sampai kita percaya. Kalau kita tak percaya lagi, dia hantar pula notis mahkamah pula. Dia kata dah keluar dah ni notis mahkamah ada nama kita. Betapa kita kata dia orang punya skill tu kan. Kalau kita tak tahu ni, memang kita akan kena tipu juga. Okay, kalau kita tak tahu, kita no nonsense,
kita memang kena tipu. Sebab tu kalau yang yang saya memang kongsikan pada hari ni, supaya kita boleh kenal pastilah, okey, supaya kita tak mudah panik. So bila macam tu kita nampak kalau kita dalam keadaan panik, kita dah tak boleh fikir, dan dia memang nak kita jangan fikir. Okey, dia tak ada bagi masa untuk kita berfikir pun. Dia tengok, dia kata check ni, ini ada perintah mahkamah, kita tak sempat nak tengok pun. Adakah perintah mahkamah yang dia hantar kat kita tu melalui WhatsApp, biasanya dia hantar melalui WhatsApp kat kita, adakah betul? Adakah memang bukan dia copy letak nama kita ke apa? Kita tak sempat nak tengok dah. Dia tak akan bagi masa untuk kita berfikir. Okay, sampailah dia dapat duit dia. Okay, barulah masa tu sebab tu lah kadang-kadang saya faham. Kadang-kadang ada orang kata dia kena, bila phone call scam ni, dia kata dia kena macam kena apa kita panggil tu, pukau. Okay, sebabnya tak ada masa untuk dia nak fikir pun. Dia macam ikut je. Tak, sebenarnya sebab dia jadi macam tu sebab kita terlalu panik masa tu. Kita ikut saja apa dia cakap sebab kita terlalu takut. Mungkin bagi orang yang tak pernah ada panic disorder, yang tak pernah merasa anxiety disorder atau panic disorder, bagi dia mungkin macam takkan yang ni pun panik. Fikirlah, ada masa kot fikir kan. Tak, orang panic disorder dia tak boleh macam tu. Dia tak ada macam tu. Dia memang panik. Dia masalah disorder, nama pun disorder. So kita tak boleh nak judge orang mangsa-mangsa scam ni. Kita kadang-kadang tu yelah, macam saya pun kadang-kadang kita judge juga, alah bodohnya, yang ni pun nak kena tipu, takkan tak tahu kot. Kita macam tu. Tapi bila kita mungkin nanti kita berada dalam situasi tu, kita akan tahu. Okay? Bagi orang yang anxiety disorder, panic disorder, dia memang panik, dia takkan fikir dah benda tu. Okay? Sampailah bila dah terkena, barulah dia akan tersedar. Jadi daripada penceritaan ni, daripada perkongsian ini, saya rasa saya harap boleh membantulah untuk kita nak mengenal pasti ciri-ciri phone call scam ni. Okay, scammer yang menggunakan phone call ni. Okay, dia haraplah agar perkongsian saya hari ini dapat membantulah semua kawan-kawan, tak kira lah siapa-siapa sahaja yang menonton perkongsian ini, untuk mengenal pastilah, janganlah sampai maksudnya terlibat dalam scam ni. Memang kita akan kerugian besar lah kalau terlibat tu, sebab memang kita tak akan dapat balik kita tak akan dapat balik duit yang kita sendiri transfer ke akaun itu. Walaupun lah kita dah buat report, okay, kita dah buat report semua, tak akan dapat balik, okay, sebab kita sendiri yang transfer. Okay, jadi jika ada apa-apa lagi soalan yang nak diajukan berkenaan dengan markah scam ni, atau boleh teruslah tengok pada perkongsian saya di cikguainul.com. Okay, lebih banyak lagi perkongsian dekat situ, insya-Allah boleh tengok dekat situ. Kalau nak diajukan soalan pun tak ada masalah, boleh ajukan di bahagian komen di bawah. InsyaAllah pada siri yang akan datang, saya akan kongsikan pula berkenaan dengan jenis-jenis scammer yang lain pula. Jadi itu sahaja perkongsian untuk hari ini. Jangan lupa like, share dan juga subscribe ke YouTube channel Cikgu Ainul. Jumpa lagi dalam siri perkongsian yang akan datang. Bye.